أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang dihormati Tuan Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Muslim Malaysia Tuan Saripudin Bujing, Tuan Mission in Charge Mubalik Johor Tuan Maulana Ramlan Jili, tuan-tuan sidang jalsah tarbiyat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia jalsah tarbiyat kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Berkat-berkat menghadiri jalsah. Terlebih dahulu saya ingin sampaikan di sini berkenaan latar belakang bagaimanakah berlakunya jalsah salana ini. Pada tahun 1891, ketika itu Hazrat Masih Maud AS mendapat penentangan yang sangat hebat daripada para ulama di tanah Hindustan. Mereka sehinggakan sampai mengeluarkan fatwa kafir, fatwa kufur terhadap beliau alaihissalam, dan bukan setakat di situ sahaja, malah mereka tidak mahu bersedia berdepan dengan Hazrat Masih Maud AS, tetapi mereka mengeluarkan kata-kata kesat, caci makian dan melemparkan terhadap Hazrat Masih Maud AS. Dan disebabkan menghadapi situasi yang sangat sukar ini, di mana Masih Maud AS berkali-kali berusaha mengajak ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa kufur ini kepada beliau, akhirnya mereka tidak mahu mendengar ataupun menyahut cabaran beliau. Akhirnya dengan mengamalkan pelajaran daripada Rasulullah SAW, beliau pun terfikir untuk memanggil anggota jemaat untuk berkumpul di Kadian pada waktu itu. Kerana Rasulullah SAW juga kita tahu di dalam sejarah riwayat beliau, apabila baginda SAW menghadapi kesukaran ataupun ingin menyelesaikan sesuatu permasalahan, beliau pasti akan memanggil ataupun bertanya pendapat daripada para sahabat. Itulah yang diamalkan oleh pengikut sejati beliau, iaitu Hazrat Masih Maud AS, di mana beliau telah memanggil anggota jemaat pada tahun itu untuk datang ke Kadian pada bulan Disember di kota Kadian. Jadi lebih kurang 75 orang yang hadir di Kadian pada waktu itu pada bulan Disember. Dan ketika orang-orang telah berkumpul di Kadian, waktu itu Hazrat Maulvi Sialkoti menyampaikan sebuah syarahan yang beliau bacakan daripada sebuah buku yang dikarang oleh Hazrat Masih Maud AS bernama Asmani Faislah. Asmani Faislah itu maksudnya adalah keputusan langit. Jadi ada beberapa perkara yang dibincangkan di dalam pertemuan tersebut, yang mana setelah mendapat mesyuarat ataupun idea, pandangan-pandangan daripada para sahabat ketika itu, Hazrat Masih Maud AS pun membuat keputusan berdasarkan pandangan mereka. Dan di samping keputusan-keputusan itu juga, Hazrat Masih Maud AS menetapkan bahawa bermula pada hari ini, iaitu 30 Disember 1891, barang siapa di antara kita yang masih hidup pada 27 Disember yang akan datang, hendaklah hadir ke Kadian untuk mengadakan jalsah salana. Dan saya berpendapat bahawa tarikh yang sesuai untuk mengadakan jalsah salana ini adalah pada 27, 28 dan 29 Disember. Dan semenjak itulah jalsah salanah kita telah bermula secara rasminya, yang bermula di kota Kadian yang kecil, yang sangat terpencil,
bermula dengan 75 orang dan akhirnya telah tersebar ke seluruh dunia. Yang mana hari ini pun kita berkumpul dalam skala yang kecil, kita panggil jalsah tarbiyat, hanya semata-mata ingin meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam pengumuman ataupun isytihar yang Hazrat Masih Maud alaihissalam sampaikan kepada anggota jemaat untuk mengumumkan supaya anggota jemaat hadir setiap tahun di Kota Kadian pada tarikh-tarikh yang disebutkan itu tadi, beliau alaihissalam bersabda, tujuan utama jalsah salanah ini adalah supaya setiap anggota jemaat yang mukhlis dapat mengambil manfaat kerohanian sebanyak yang mungkin, supaya mereka dapat menambahkan ilmu pengetahuan, dan disebabkan oleh kurnia dan taufik daripada Allah Ta'ala, makrifat terhadap Allah juga semakin meningkat maju. Selain dari itu, manfaat lain yang dapat diperoleh adalah pertemuan ini dapat meningkatkan pengenalan antara sesama Ahmadi dan mengukuhkan persaudaraan di dalam jemaat ini. Kemudian beliau juga bersabda, hendaklah setiap orang yang berkemampuan untuk melakukan perjalanan menghadiri jalsah ini yang dipenuhi dengan tujuan yang sangat berberkat. Mereka hendaklah mengabaikan apapun kesulitan kecil semata-mata kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Allah menjanjikan ganjaran kepada mereka yang ikhlas di dalam setiap langkah mereka, dan tidak ada satupun pekerjaan dan kesulitan yang diharungi demi Allah Ta'ala itu disia-siakan. Saya tekankan lagi sekali bahawa janganlah kalian menganggap pertemuan ini seperti pertemuan biasa lainnya, seperti majlis perhimpunan manusia yang kebiasaannya. Ini merupakan suatu yang berlaku semata-mata atas pertolongan Allah untuk penyebaran Islam. Selanjutnya beliau alaihissalam bersabda, saya akhiri dengan doa ini, bahawa barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menghadiri jalsah ini semata-mata kerana Allah, semoga Allah Ta'ala sentiasa bersamanya, memberikan ganjaran yang sebanyak yang mungkin kepadanya, mengasihaninya, memudahkan segala kesulitan dan kesukaran yang dihadapinya, serta menjauhkan segala kedukaan dan kesedihannya. Semoga dia membebaskan mereka dari segala kesusahan dan membukakan jalan kepada mereka untuk mencapai tujuan-tujuannya, serta membangkitkan mereka di hari kiamat beserta hamba-hambanya yang merupakan pewaris berkat dan rahmatnya. Semoga dia yakni Allah Ta'ala menjadi pelindung ketika ketiadaan mereka sehingga perjalanan mereka berakhir. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Agung, Maha Pemberi Kurnia, Maha Pengasih, Maha Penyelesai segala masalah, kabulkanlah doa-doa ini dan kurniakanlah kemenangan ke atas kami, terhadap para musuh kami dengan tanda-tanda yang agung, kerana hanya Engkaulah yang Maha Kuasa. Amin. Summa amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dirahmati Allah, jika kita merenungkan sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam yang kita dengar tadi, maka kita dapati bahawa dengan menghadiri jalsah seperti ini, sebenarnya kita sedang meraih doa-doa daripada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Setiap daripada kita pasti pernah mengalami pengalaman sendiri ataupun pernah mendengar bagaimana pertolongan Allah Ta'ala itu sentiasa mengiringi mereka yang melakukan perjalanan untuk menghadiri jalsah dimanapun ia diadakan. Dan bukan setakat itu sahaja, kita juga memperoleh bermacam jenis manfaat lainnya, sebagaimana tujuan Hazrat Masih Maud alaihissalam mengadakan jalsah ini. Dan kita semua menjadi saksi di mana doa-doa yang telah Hazrat Masih Maud alaihissalam panjatkan untuk setiap peserta jalsah telah sempurna dalam pelbagai bentuk. Dan kita juga telah mendengar khutbah-khutbah daripada Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz, berkenaan dengan kisah-kisah yang menggugah keimanan tentang orang-orang yang berusaha menyertai jalsah salanah dimanapun mereka berada. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan,
Kisah ini juga ada disampaikan di dalam khutbah semalam. Saya mendengar Maulana Ainul menyampaikan di dalam khutbah beliau semalam, di mana kisah ini adalah ketika zaman Hazrat Masih Maud SAW, di mana pada waktu itu untuk mengadakan jalsah salana ini belum ada satu peruntukan yang khas yang diadakan, iaitu belum dikutip canda untuk mengadakan jalsah salana ini. Jadi Hazrat Masih Maud SAW lah sendiri yang berusaha menanggung perbelanjaan untuk mengadakan jalsah salana ini. Jadi satu ketika waktu itu sedang diadakan jalsah salana, seorang sahabat bernama Mir Nasir Nawab Sahib telah datang kepada beliau alaihissalam. Beliau mengadu kepada Hazrat Masih Maud SAW bahawa, Tuan, kita sudah tidak ada apa-apa lagi untuk dihidangkan kepada tetamu pada malam nanti. Jadi Hazrat Masih Maud SAW pun mengarahkan kepada beliau, iaitu sahabat tadi, pergi ambil barang kemas daripada isteri saya, jual barang-barang kemas itu, kemudian dengan duit hasil daripada jualan itu belilah keperluan-keperluan yang diperlukan. Jadi Mir Nasir Nawab itu tadi pun taat pada perintah beliau, dan beliau pun pergi seperti mana yang diperintahkan, dan akhirnya dapat menyediakan keperluan-keperluan tersebut. Kemudian selepas 2 hari, beliau datang semula kepada Hazrat Masih Maud SAW. Beliau katakan, Tuan, kita sudah tidak ada apa-apa lagi untuk besok pula. Jadi Hazrat Masih Maud SAW menjawab bahawa kita telah berusaha sedaya yang mungkin dengan apa yang kita ada. Apapun sumber yang kita ada, kita telah gunakan dengan sebaik mungkin, dengan berusaha sebaik mungkin. Dan sekarang tidak perlu lagi. Janganlah kamu risau. Tetamu siapakah itu mereka? Maka dia sendirilah yang akan uruskan tetamu itu, iaitu Allah Ta'ala. Jadi esok harinya, lebih kurang jam 8-9 pagi, ada postman datang bawa kiriman wang, bungkusan kiriman wang. Ada lebih kurang 10 hingga ke 15 paket kiriman wang waktu itu, yang mana di dalam setiap paket itu ada lebih kurang RM100 dan RM50. Jadi di dalam kiriman wang itu, para sahabat yang mengirim wang itu tadi menulis bahawa, Tuan, kami memohon maaf kerana kami tak dapat hadir jalsah salana pada kali ini, tetapi kami kirimkan wang demikian untuk menanggung perbelanjaan para tetamu. Jadi itulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Hazrat Masih Maud SAW, di mana tujuan utama beliau mengadakan jalsah salana ini semata-mata untuk meraih keredaan Allah. Dan dengan tujuan yang sangat suci itu, Allah Ta'ala pun menolong beliau dari segala sudut yang tidak pernah kita sangkakan, yang tidak pernah dibayangkan oleh beliau. Tetapi dengan keyakinan, dengan ketawakalan beliau kepada Allah Ta'ala, maka maka pertolongan Allah Ta'ala itu datang apabila diperlukan. Dan akhirnya kesusahan yang dilalui itu dapat dijauhi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin jalsah yang saya kasihi, dari zaman Hazrat Masih Maud SAW sehinggalah ke hari ini, berkat-berkat menghadiri jalsah sentiasa kita rasai. Dan kita sendiri pernah alami, dan juga kita pernah melihat bagaimanakah pengalaman, perasaan yang dialami oleh orang-orang yang menghadiri jalsah. Baik mereka itu petugas jalsah maupun sebagai tetamu jalsah, pasti merasai pengalaman yang sangat manis dan merasai bahawa doa-doa Hazrat Masih Maud SAW itu sentiasa mengiringi mereka. Bagaimanakah mereka tidak pernah terbayangkan daripada manakah datangnya rezeki, akhirnya Allah Ta'ala persiapkan untuk mereka. Kisah-kisah ini kita telah dengar daripada dahulu sehingga kini, yang mana ada orang yang tidak dapat cuti kerana ingin menghadiri jalsah, tetapi akhirnya setelah menghadiri jalsah, setelah selesai menghadiri jalsah, dia dikurniakan pekerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian ada juga student yang bakal menduduki peperiksaan, tetapi tetap meluangkan masa untuk berkhidmat kepada jemaat di dalam jalsah salana, sehingga akhirnya mendapat keputusan yang cemerlang. Dan ada juga
yang tidak cukup wang untuk melakukan perjalanan menghadiri jalsah, tetapi Allah Ta'ala cukupkan perjalanan kewangan mereka untuk melakukan perjalanan daripada yang mereka tidak tahu sumbernya, yang tidak pernah mereka terbayangkan. Ada pernah huzur ceritakan seorang anggota jemaat ini, dari tempat mana saya tidak ingat, tetapi kerana niat dia ingin menghadiri jalsah, tetapi dia tidak cukup wang, jadi dia sudah hampir putus asa tidak mahu datang. Tetapi akhirnya ada tiba-tiba orang datang memulangkan semula wang yang pernah dia pinjam jauh 10-15 tahun sebelumnya. Dan kemudian akhirnya dia dapat menggunakan wang itu untuk menghadiri jalsah. Demikianlah cerita-cerita kisah-kisah yang kita dengar, yang kita alami berkenaan dengan menghadiri jalsah salanah ini. Dan itu semua merupakan penyempurnaan kepada doa-doa Hazrat Masih Maud SAW di dalam mengadakan jalsah salanah ini. Tidak lupa juga di Malaysia ini, di mana banyak pengalaman yang telah kita lalui semenjak dahulu lagi sehingga kini. Di dalam mengadakan jalsah salanah, banyak kesukaran yang kita hadapi untuk menjayakan jalsah salanah ini. Tetapi kita sendiri sudah menjadi saksi yang pernah bertugas di dalam jalsah salanah, pasti mengetahui bagaimana sukarnya untuk kita mengadakan jalsah salanah. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala menjauhkan kesukaran-kesukaran yang kita alami. Seperti mana di tahun lebih kurang 2010 atau 2011 kalau saya tidak silap, di mana ketika itu jalsah salanah kita terpaksa dibatalkan pada saat-saat akhir yang seharusnya diadakan di Janda Baik, dibatalkan oleh pihak berkuasa. Tetapi dan pada waktu itu tamu-tamu pun dah datang, baik daripada dalam negara maupun luar negara. Jadi kita buntu waktu itu, bagaimana kita hendak mengadakan jalsah sedangkan tetamu sudah datang, persiapan telah diadakan. Tetapi dengan pertolongan Allah semata-mata, dengan pengabulan doa daripada Hazrat Masih Maud SAW, akhirnya kita dapat mencari tempat yang baru di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah, akhirnya jalsah salanah pun dapat dijalankan dengan penuh jayanya. Walaupun tidak penuh 3 hari, mungkin 2 hari, tidak silap pada waktu itu, dapat diadakan dengan penuh jayanya, alhamdulillah. Itulah pertolongan yang kita dapat saksikan sendiri di negara kita ketika mana kita mengadakan jalsah salanah. Dan pengalaman itu kita dapat rasakan sendiri. Dan sebahagian daripada kita juga pada hari ini yang seharusnya mengikuti jalsah salanah Qadian pada tahun ini terpaksa membatalkan perjalanan ke India kerana yang pertama sekali adalah perintah daripada khalifah disebabkan oleh keadaan tertentu, keadaan tidak mengizinkan di India untuk diadakan jalsah salanah di Qadian pada tahun ini, yang mana ribuan orang anggota Ahmadi dari seluruh dunia telah melakukan persiapan daripada awal tahun untuk pergi menghadiri jalsah di Qadian. Dan akhirnya terpaksa membatalkan perjalanan itu. Bukan kerana mereka tidak mahu, kerana sebab-sebab lain, tetapi kerana itaatnya kepada khalifah itu. Yang mana mereka telah terbayang-bayangkan sebelumnya, bagaimanakah keadaan di India nanti? Melihat kota Qadian yang tidak pernah kita lihat sebelum ini. Keyakinan kita daripada kecil untuk melihat Qadian. Akhirnya tahun ini kita dapat peluang untuk melakukan perjalanan. Akhirnya perintah khalifah itu tadi kita amalkan dan kita tidak berangkat ke India. Ini semua juga adalah merupakan berkat-berkat khilafat. Di mana berkat keitaatan anggota jemaat itu tadi. Itaat pada perintah khalifah itu tadi. Yang mana kita tidak akan pernah melihat perkara seperti ini di luar. Anggota jemaat taat kepada suara khalifahnya yang satu. Jangan pergi ke India. Tidak ada seorang pun pergi ke India setelah dibuat pengumuman itu. Dan dengan melihat keitaatan ini, keimanan anggota jemaat yang lain juga turut meningkat. Dan mereka yang lain juga turut merasakan bahawa dan menaikkan semangat dan jiwa raga mereka untuk terus mengikat tali khilafat dengan semakin lebih lagi. Inilah berkat-berkat menghadiri jalsah, walaupun jalsah
tidak dapat kita hadiri di Kadian, tetapi sebagai ganti Allah Ta'ala mengurniakan jalsah tarbiyat di Johor ini, yang mana sebahagian daripadanya dapat menghadiri pada hari ini. Alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, di samping keberkatan kerohanian yang kita dapati, mendapat ilmu semasa mendengar ceramah-ceramah di Jalsah Salana, merasakan hubungan persaudaraan yang erat di dalam Jalsah Salana, dan banyak manfaat-manfaat yang telah kita sebutkan tadi. Selain daripada itu juga, ada juga keberkatan-keberkatan yang diraih oleh Ghair Ahmadi sendiri. Kisah ini saya dapat daripada ibu mertua saya, berlaku di Jalsah Salana, wilayah Sabah, di mana seorang wanita muda bernama Mariam. Beliau berkawan dengan anggota lajnah kita di Kota Kinabalu, dan beliau bernama Mariam, dan beliau menghidap penyakit TB, iaitu tuberkulosis, dan penyakit dia sangat kronik waktu itu. Jadi dia mendengar daripada sahabat Ahmadi itu tadi, mendengar bahawa akan diadakan Jalsah Salana wilayah Sabah di Kota Kinabalu. Jadi dia pun menyatakan hasrat untuk mengikut serta di dalam Jalsah Salana tersebut. Dan ketika itu beliau memohon izin untuk mengikuti Jalsah Salana. Jalsah Salana diadakan pada Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan hari Isnin itu beliau perlu mengadakan check-up selanjutnya di hospital tentang penyakitnya itu. Jadi dia pun diizinkan untuk menghadiri jalsah, tetapi beliau dinasihatkan untuk menggunakan topeng kerana penyakitnya itu berjangkit dan boleh merebak, dan kalau dia tidak pakai mask itu nanti takut merebak penyakitnya. Jadi dia pun hadir jalsah, tetapi dia sangat hairan kerana sebelum menghadiri jalsah itu dia mengalami batuk-batuk berdarah. Tetapi ketika menghadiri jalsah itu, walaupun dia memakai mask itu tadi, dia batuk-batuk dia pun berhenti, dia tidak mengalami batuk-batuk lagi. Kemudian setelah selesai Jalsah Salana, dia pun pergi check up seperti mana temu janji awalnya pada hari Isnin berikutnya. Jadi ketika berjumpa doktor, doktor mengambil ujian air liur dia dan sebagainya. Doktor pun terkejut. Di mana doktor tanya, betul ke kamu dah bagi ujian air liur kamu? Dia kata, ya, saya sudah ikut seperti mana yang diarahkan oleh doktor. Jadi doktor sangat hairan, di mana penyakit TB yang sangat kronik yang beliau alami sebelum itu, akhirnya lenyap sekelip mata. Doktor katakan, kamu tidak menghidap penyakit TB lagi. Jadi dia pun hairan, macam mana boleh berlaku? Jadi ketika jumpa kawan-kawan pun, kawan-kawan dia tanya, macam mana penyakit TB kau boleh sembuh? Dia kata, saya ikut acara Jalsah Salana. Saya ikut acara orang sembahyang, iaitu Jalsah Salana lah. Jadi kawan-kawan dia pun heran dan tertanya-tanya mana dia dapat cara untuk sembuhkan penyakit TB itu tadi. Dan dengan kurnia Allah Ta'ala, wanita itu tadi, iaitu Mariam tadi, telah baiat masuk ke dalam jemaat pada acara jalsah itu tadi, dan kita yakin bahawa mukjizat ini, keajaiban ini berlaku semata-mata kerana beliau baiat dan telah mendapat berkat-berkat Jalsah Salana. Ini merupakan kisah-kisah yang kita dengar yang sentiasa menguatkan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, yang mana memberikan semangat kepada kita untuk terus menghadiri jalsah-jalsah yang diadakan di seluruh dunia. Dan di antara berkat-berkat jalsah juga yang kita perhatikan adalah ketika mana jalsah itu dihadiri oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Khalifatul Masih. Tidak kiralah khalifah mana, tetapi pada masa kini adalah Khalifatul Masih Al-Khamis. Jadi apabila kita menghadiri jalsah yang khusus dihadiri oleh khalifah kita yang tercinta, jalsah itu menjadi tumpuan anggota jemaat. Anggota jemaat berusaha untuk menghadiri jalsah di mana
dihadiri oleh khalifah zaman. Ribuan orang datang dari pelosok dunia semata-mata ingin berjumpa dengan khalifah zamannya. Bertemu dengan khalifah adalah keinginan setiap Ahmadi. Dan di suasana itulah kita dapat melihat bagaimana kecintaan khalifah kepada anggota Ahmadi dan kecintaan anggota jemaat kepada khalifahnya sangat menakjubkan. Sang khalifah sanggup berjam-jam melayan karenah anggota jemaat yang datang dari jauh, dari pelosok dunia untuk bertemu dengan beliau. Menunggu waktu berjam-jam untuk bertemu dengan mereka hanya kerana semata-mata sifat kasih sayang huzur itu terhadap anggota jemaat. Dan begitu jugalah anggota jemaat yang tidak sabar-sabar ingin berjumpa dengan khalifah, yang mana mereka sangat memiliki kecintaan yang luar biasa kepada khalifah. Mereka menanti giliran dengan penuh sabar hanya kerana ingin bertemu dengan khalifah. Perasaan kegembiraan yang tidak terungkapkan. Bukan sahaja Ahmadi, ghair Ahmadi yang datang dari berbagai belahan dunia juga turut mengambil kesempatan semasa jalsa salanah untuk bertemu dengan sebuah sosok yang sangat dikasihi dan dicintai. Tahun ini alhamdulillah dengan kurnia Allah Ta'ala, saya dapat menghadiri jalsa salanah UK. Saya dapat melihat bagaimanakah rutin jadual huzur yang sangat padat. Tetapi di dalam jadual yang sangat padat itu sekalipun, huzur kita meluangkan masa untuk bertemu bukan sahaja dengan anggota jemaat, baik ambil gambar dengan petugas-petugas jalsa, baik ambil gambar dengan tetamu-tetamu jalsa, malah orang ghair Ahmadi juga disusun kerusi untuk bertemu dengan khalifah. Pada hari yang terakhir ketika jalsa UK tahun ini, saya pergi. Selepas selesai acara penutupan jalsa UK, saya pergi ke tempat huzur menginap di Jalsaga itu. Saya perhatikan bagaimanakah huzur setelah berjam-jam memberikan pidato di jalsa. Selesai saja acara pertemuan itu, huzur pergi ke tempat penginapan dia, bukan untuk berehat, untuk bergambar, sesi fotografi dengan petugas-petugas jalsa. Kemudian sudah selesai sesi fotografi, di sebelahnya pula huzur pergi untuk bertemu dengan delegasi-delegasi dari berbagai negara. Huzur berjumpa daripada selepas selesai program jalsa salanah itu lebih kurang jam 5.30 petang, sehinggalah waktu isyak jam 8.30 ke 9 malam. Bagaimanakah huzur melayan satu persatu anggota jemaat ataupun ghair Ahmadi yang datang untuk bertemu dengan beliau dengan penuh sabar hanya kerana semata-mata kecintaan yang sangat mendalam terhadap khalifah kita. Itulah berkat-berkat jalsa yang kita perhatikan jika kita menghadiri jalsa-jalsa salanah. Dengan syarat kita harus memiliki niat yang baik, dengan syarat kita harus memiliki pemahaman yang benar bahawa kita menghadiri jalsa bukan semata-mata untuk keseronokan, bukan semata-mata untuk bertemu saudara kita begitu, untuk bercerita pengalaman kita, tetapi tujuan utama itu tadi adalah semata-mata ingin meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan berkumpul bersama kita dapat mendoakan satu sama lain. Dan huzur Hazrat Masih Maud SAW mengatakan bahawa orang-orang yang dah meninggal pun apabila kita bertemu sama sekali bersama, kita dapat mendoakan untuk orang-orang yang sudah meninggal supaya mereka juga mendapat keberkatan-keberkatan jalsa ini. Jadi tujuan yang sangat suci dan perlukan usaha daripada kita untuk memahami berkat-berkat jalsa itu, barulah kita dapat meraih doa-doa daripada Hazrat Masih Maud SAW. Oleh yang demikian, kerana masa pun sudah tinggal sedikit, saya gulungkan syarahan saya pada hari ini, bahawa di samping berkat-berkat jalsah yang sedang kita bicarakan pada hari ini, kita juga harus perhatikan bahawa jalsa ini bukanlah sekadar majlis pertemuan, malah ia merupakan dalil kebenaran Hazrat Masih Maud SAW, yang merupakan dalil kebenaran Jemaat Ahmadiyah, merupakan dalil kepada penyempurnaan khabar gaib oleh Rasulullah SAW. Jika kita perhatikan dengan sungguh, jalsah ini sahaja yang diadakan di seluruh penjuru dunia sudah cukup menjadi hujah yang kuat terhadap kebenaran beliau alaihissalam. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz bersabda, jalsah ini di mana ia menjadi perantara untuk kemajuan ilmu dan kerohanian seorang Ahmadi.
Ia juga menjadikan Islam ini dikenali dengan lebih lagi kepada ghairah Ahmadi. Ia juga memperlihatkan apapun yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud SAW telah sempurna dengan penuh gemilang, bahawa pertolongan Allah Ta'ala kepada beliau adalah asas kepada kebenaran beliau, asas kepada ketinggian nama Islam, merupakan perantara untuk membuktikan kepada dunia bahawa Islam sebagai agama yang unggul di antara seluruh agama. Beliau selanjutnya bersabda, jadi apabila ghairah Ahmadi turut mengakui bahawa Islam yang dipersembahkan oleh Jemaat Ahmadiyah adalah Islam yang hakiki, bukankah seorang Ahmadi itu perlu sedar dengan lebih lagi dari sebelumnya bahawa betapa dia itu memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Di dalam menerangkan tujuan-tujuan jalsah salana, Hazrat Masih Maud SAW bersabda bahawa hadirlah ke jalsah ini dengan menjadi contoh terbaik dalam ketakwaan. Semoga jalsah ini menciptakan ketakutan kepada Allah di dalam diri kamu, menjadikan kamu sebagai contoh dalam menguatkan tali persaudaraan dan di dalam kelembutan hati, menciptakan kerendahan hati di dalam diri kamu, mewujudkan semangat mengkhidmati agama di dalam diri kamu, berusaha untuk menciptakan hubungan yang hidup dengan Allah, merenungkan semula janji baiat di hari-hari jalsah ini yang mana sangat perlu untuk memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasir Aziz bersabda, setiap Ahmadi hendaklah merenungkan dan menilai dirinya sendiri sejauh manakah dia berusaha untuk mengamalkan nasihat-nasihat dan harapan-harapan yang telah dilakukan oleh Hazrat Masih Maud SAW. Dan memang seharusnya seorang Ahmadi itu berusaha demikian, bahawa dengan mengamalkan pelajaran-pelajaran tersebut, mudah-mudahan kita semua menjadi pewaris kepada doa-doa Hazrat Masih Maud SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.